Okey, sekali yang nak bagi tahulah. Masa dah singkat. PRU15 hampir sampai. Hampir tiba. Masa ni lah ayah berharap kamu angkat ayah, calon ayah pergi ke Parlimen untuk mengubah norma-norma baru, landscape baru politik. Angkat ayah. Ayah tidak sia-siakan kamu. Jangan salah pilih. Ayah bukan nak lawan siapa-siapa. Ayah bukan nak lawan PAS. Ayah bukan nak lawan UMNO. Ayah bukan nak lawan PKR. Ayah bukan nak lawan ahli-ahli DP ke ahli PAN. Tak. Ayah hendak kamu angkat ayah jadi ahli Parlimen untuk mendapatkan kuasa dan bantu rakyat. Itu saja. Assalamualaikum, bersama Zura Duanda hari ini daripada UTV Media. Jadi dalam segmen kongsi hari ini kita sangat bertuah sebab apa, kita akan menemu ramah seorang yang sangat istimewa. Dan Zura akan bagi sedikit latar belakang mengenai beliau. Okey, yang pertama, beliau merupakan pesara tentera di Angkatan Tentera Malaysia dan juga berasal daripada Sayong Perak, dan juga merupakan Presiden Pertubuhan Martabat Jalinan Muhibah Malaysia, dan juga mendapat julukan iaitu Raja Report Malaysia. Siapakah itu? Okey, dan ayat famousnya adalah Don't give up, keep it up. Anda dah boleh dapat kan? Dan juga pernah menganggotai kumpulan muzik Sometimes. Okey, dan memperkenalkan di sebelah saya Ayahanda Rani Kulub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ayahanda. Ya. Sudah okey. Okey, Ayahanda, kita tak perlu lagi nak memperkenalkan Ayahanda. Semua satu Malaysia dah mengenali Ayahanda Ayahanda Rani Kulub. Jadi mungkin Ayahanda boleh imbas kembali lah sebelum Ayahanda memasuki dalam NGO ini. Okey. Terima kasih. Nama apa ni? Zu terima kasih Zu daripada UTV Media. Terima kasih. Sebenarnya nama saya Abdurrani bin Kulub Abdullah, berasal daripada Kuala Kansar, Perak, Kampung Sayong, menceburi ATM pada tahun 73 lah, sehingga tahun 95. Masa itu adalah negara sangat memerlukan tenaga muda ni, belia-belia ni, anak-anak muda ni, anak-anak watan ni untuk memasuki Angkatan Tentera Malaysia. Sebab masa zaman itu, tahun 70-an itu, adalah ancaman penganas komunis yang begitu pesat sekali jadi banyak serangan-serangan penganas komunis ni kepada pinggir-pinggir hutan, perkampungan dalam dekat-dekat hutan itu. Jadi Angkatan Tentera Malaysia memerlukan anak-anak muda untuk menyertai ATM pada masa itulah. Jadi ramailah orang-orang datang ni, anak-anak muda ni masuk Angkatan Tentera Malaysia, hinggalah mereka dilatihkan, ditrainingkan di Port Dickson Negeri Sembilan, berjaya menjadi seorang rekrut dan terus masuk ke batalion-batalion, unit-unit yang ditetapkan menjadi seorang tentera dan beroperasi menentang penganas komunis, termasuk ayah lah. Jadi dalam penglibatan ayah dalam Angkatan Tentera Malaysia ni 4 kali ayah bermasalah dengan komunis ni. Kontaknya, pertempurannya, bobby trapnya, dan ambushnya di sekitar tahun 73, 74, 75 sehinggalah ke tahun 89 komunis dah tak ada dah serangan bersenjata, mereka dah surrender, mereka angkat senjata, tak mahu dalam perjuangan. Dia dah perjanjian iaitu di Hat Nyai, di Thailand sana Sehingga hari ini mana penganas komunis tidak lagi bersenjata. Sebelum tu 23 Disember 1955 perjanjian
komunis PKM ni dibaling. Ni ada dia apa ada dekat dia punya dekat sekolah baling itu ada warisan itu. Itu tempat perjanjian dia. Jadi oleh hal demikian, dengan perjuangan yang begitu agresif, begitu terlatih Angkatan Tentera Malaysia pada ketika itu membenteras, memerangi penganas komunis bersenjata ni, mereka kalah. So dia stop. 89 janjian tu di hanya itu mengatakan komunis tidak lagi berjuang melawan ATM. Tetapi ideologi saya tak tahu. Ayah tak tahu tak ideologi, mungkin ada. Hingga hari ini pun masih lagi kita tengok di restoran-restoran Cina digantung dengan mozitonya, dengan gambar-gambar komunisnya. Termasuk abu-abu mayat, kempen pun jadi isu nak bawa balik. Termasuklah yang terbaru ni, dalam buku pun ada menceritakan sejarah komunis, buku tingkatan 4 dalam negara ni. Jadi kenapa nak angkat lagi komunis? Komunis bukan pejuang kemerdekaan tanah Melayu. Yang kemerdekaan tanah Melayu ni pejuang kali orang Melayu tu sendiri, askar Melayu, Angkatan Tentera, polis, home guard dan sebagainya. Jadi kenapa nak diangkat martabat komunis itu? Nak memesongkan pemikiran anak-anak muda generasi sekarang ni. Mereka tak tahu berapa susah datuk-datuk, tok-tok nenek mereka yang berjuang. Ada yang cedera, ada yang mati, ada yang lumpuh, kan? Askar kerana mempertahankan kedaulatan negara dan tanah air ini. Macam mana nak angkat komunis pula jadi nak dihalatkan dalam buku tingkatan 4? Ini ayah tak suka. Ayah bertentang lah, kan? Jadi kepada anak-anak muda di sana, ingat, kau kena ingat, kau tidak akan senang masa sekarang ni kalau tidak ada pejuang macam pakcik-pakcik kau ni dulu. Bukan ayah seorang, beribu Angkatan Tentera Malaysia yang melawan komunis. Tentera daratnya, tentera lautnya, tentera udara, ada tugas dan peranan masing-masing. Semangat itulah yang bawa hingga ke hari ini. Bila sebut komunis je, memang ayah bantah. Itu yang masalah lah dia. Okay. Dari NGO kepada ke kancah politik. Okey, jadi Ayanda, saya nak tanya Ayanda macam apa perancangan Ayanda dalam bidang politik ni dan juga bagaimana boleh terlibat. Baik, okey, bagus soalan tu, menarik sikit ya. Okey, saya nak tegang. Selepas saya berhenti tentera 1995, daripada 1973 1995 maka ayah tamat perkhidmatan. Tamat perkhidmatan di dalam Angkatan Tentera Malaysia 22 tahun setengah. Ada setengah lagi tu. Kau tak tanya kenapa setengah tu? Sebab setengah tu ayah masuk tentera umur tak cukup. Ayah masuk askar 17 tahun 6 bulan. Jadi askar ni jarum sebatang pun dia tuntut, dia kira, kan? Jadi dia kena penuhkan perkhidmatan tu. Tu yang menjadikan 22 tahun setengah. Termasuk perkhidmatan agung. Jadi ayah bersebih dalam tentera iaitu 22 tahun setengah. Baik. Lepas tu berhenti. Dah berhenti, bersara lah. Ayah alhamdulillah lah selamat. Ayah tak ada kena tembak lah, tak kena apalah, tak kena timbul. Okey. Mana kemungkinan ayah antara yang selamat. Yang cedera-cedera lah, tak kisahlah tu, kan. Baik, lepas tu ayah masuk di dalam awam. Jadi daripada tentera jadi seorang awam. Dia buat kursus peralihan di Sungai Buloh. Askar ni bila nak jadi bidang, nak masuk ke awam ni, dia kena kursus kerana nak betulkan balik otak-otak mereka tu, fikiran mereka tu untuk menyertai awam. Dia tak ada macam polis. Polis tak ada kursus bangkali, entahlah, tak ada dalam dengar pusat latihan rekrut pula polis punya pembulihan. Tapi askar, yes. Kerana itu pun mereka tak boleh nak motivasi sepenuhnya ke tentera. Kalau macam ayah ni, ayah memang pakai macam askar sampai sekarang ni. Kerana ayah masih lagi, ayah anggap ayah ni tentera. Sebab perkhidmatan saja yang tak ada. Tetapi dalam sumpah ayah untuk jadi prajurit masih kekal. Siapa-siapa askar pun dia ada sumpah dia. Kesatria dia. Semua sekali akan sumpah. Untuk orang kata mempertahankan negara tanah air ini dan juga bangsa, dosa. Kan? Sumpah masih kekal hingga mati. Tetapi perkhidmatan sajalah tak ada. Sebab ayah mesti jiwa masih askar. Masih nampak tentera. Bukan apa? Kerana sumpah kita tu belum gugur. Berhentinya tentera, dia berhenti perkhidmatan. Buka baju, buka seluar. Buka uniform. Zu. Kamu jangan anggap lain. Ini cerita betul-betul. Maknanya uniformnya tak ada, perkhidmatan dah tak ada. Artinya, sumpah prajurit masih kekal sehingga mati. Baik, lepas tu ayah masuk awam. Ayah jadi aktivis, ayah jadi NGO.
ikut sana, ikut sini orang tahun 96, 97. Sambil tu ayah juga ada main muzik apa semua gitu gini kan. Ayah boleh buat semua sekali. Nah, 2006 dan 1997, 96, 97, 3 kali ni ayah dalam NGO. Dalam NGO ayah ni dia panggil Martabat Jalinan Muhibah Malaysia, MJMM, ya. Didaftar ROS, lulus. Sama juga Kipidap ni Zu, didaftar juga, lulus. Kipidap tu kita pilih damai dan perpaduan, itulah Kipidap sebenarnya. Dia lulus sampai sekarang ni. Dia jadi di dalam NGO banyaklah aktiviti. NGO ni satu badan yang NGO maknanya badan sukarela, badan yang tidak terikat mana-mana badan-badan politik, tidak terikat mana-mana, tak ada. Dia membantu. NGO ni peranan dia membantu kerajaan, bersama-sama rakyat, bersama-sama masyarakat. Kalau orang politik, dia dipanggil apa? Allergic. Kalau NGO tu katalah politik itu kata PAS lah. Dia allergic dengan orang UMNO, dia allergic dengan DAP. Kalau UMNO masih itulah, sekarang ni PAS dengan UMNO dah baik, baguslah. Orang Melayu benda baik, jangan gaduh-gaduh, jangan pecah-pecah. Lepas tu pula kalau apa nama dipanggil orang DAP, dia allergic dengan parti, dia allergic parti. Tapi NGO dia tak kira orang UMNO ke, orang PAS ke, orang Keadilan ke, orang Bersatu ke, orang apa nama Amanah ke, DAP ke, tak ada masalah. Kita boleh sama-sama. Ini peranan NGO. Dia bukan NGO berpolitik. NGO ni untuk membantu rakyat dan masyarakat, membantu kerajaan. Tak kira lah kerajaan tu di bawah politik mana, apa masalah. Jadi orang kata NGO ni dia bebas, badan bebas. Tapi orang banyak menyalah erti menggunakan NGO. Dia gunakan untuk politik, dia gunakan untuk parti-parti politik. Ayah tak ada. Ayah baik dengan semua orang politik, dengan PAS, dengan AMNO, DAP, semua ayah baik. Kerana kita hendak menjembahkan apa peranan dan tugas NGO tu dengan masyarakat di negara kita. Apa masalah? Okey, lepas tu soalan tadi apa tadi? Nak masuk politik? Okey. Ini 22 tahun ayah aktif dalam NGO sampai ke hari ini. Ayah tidak mempedulikan NGO lain, itu dia punya pasal. Jadi NGO ayah ni move on, tak kira. Kerana ayah nak membuat satu norma-norma baru, kancah politik, pentadbiran politik dan juga lanskap politik itu sendiri. Sebab apa? Ayah nak kuasa. Itu sebab ayah nak masuk politik. Jadi kamu yang dengar ni kena angkatlah ayah bagi kuasa. Maksudnya kalau ayah jadi calon mana-mana parti besok, kamu calon, kamu undi ayah, letak campak ayah ke parlimen. Supaya ayah ada kuasa. Kuasa ini yang boleh membuat mentadbirkan satu-satu benda. Kalau ayah lah NGO, ayah tak ada kuasa. Itu sebab ayah buat report polis. Adakah boleh diperkatakan ayah sebagai seorang pejuang bangsa Melayu dan juga orang kata bagaimana dengan politik, boleh beri pandangan tak mengenai politik sekarang disebabkan ayah nak masuk? Adakah boleh diperkatakan ayah anda ini adalah seorang pejuang bangsa Melayu? Soalan yang sangat bagus. Bangsa Melayu adalah bangsa yang di tanah inilah lahirnya tanah Melayu. Setiap bangsa ada mempunyai identiti kenegaraan masing-masing. Melayu, tanah Melayu. Cina, tanah Cina. India, tanah India. Dia tak sebut tanah India, dia sebut tanah Cina. Dia panggil negeri Cina, negara Cina. Dia sebut negara India. Kita orang Melayu, ni je tanah kita. Namanya pun asal dulu Malaya. Malaya cakap orang putih. Dia tukar dalam bahasa Melayu ni tanah Melayu. Lepas tu Persekutuan Tanah Melayu. Lepas tu jadi Semenanjung Tanah Melayu. Setelah gabung Sabah dan Sarawak, baru datangnya Malaysia. Jadi apa masalah? Tanah Melayu ni berbagai-bagai bangsa datang. Orang putih datang, orang Belanda datang, orang Jepun datang, orang Cina datang, orang India datang, dan macam-macam Arab pun datang. Apa masalah? Sekarang ni lah Myanmar datang, Bangla datang, Rohingya pun datang. Jadi orang Melayu ni tak ada masalah. Melayu ni baik hati. Jadi janganlah buat masalah di tanah Melayu.
Jangan nak cemarkan bangsa Melayu. Jangan dihina bangsa Melayu. Kerana Melayu ni adalah orang yang baik. Sebut Melayu ni Islam. Islam tu Melayu. Itu dah dipanggil dulu-dulu lagi dah. Tidak ada Melayu yang tidak Islam. Sikit pun yang murtad pun banyak. Itulah kena punya pasal lah. Tapi asalnya Melayu ada Islam. Kita ada institusi raja-raja. Negara dalam dunia ni yang ada raja-raja ni Malaysia je. Yang lain habis dah. India tak ada raja dah. Thailand ada lah. Ini di Indonesia tak ada raja. Kita masih kekal 8 raja, sultan-sultan ni dan institusi raja. Kita hormatlah payung negara kita raja. Raja memegang kedaulatan negara dan juga agama Islam. Jangan hina raja. Betul? Jadi apa masalah? Jadi ayah bukan pejuang Melayu saja. Melayu tu yang tersirat, yang tersuratnya seluruh rakyat yang dalam dua negara ni yang diiktiraf, ayah perjuangkan. Tak kira Cina, tak kira India, tak kira Melayu, semua sekali. Apa masalah? Kan? Lagi? Okay, disebabkan perjuangan selama ini yang ayahanda buat, adakah itu menyebabkan ayahanda ingin menjadi orang kata ahli politik? Okey. Ayah dah cakap. Sebab ayah nak jadi ahli politik, nak dapat kuasa. Kuasa bagaimana tu? Kuasa lah bila ayah jadi wakil ayah ada kuasa. Okay. Kalau ayah di NGO, kuasa ayah dekat balai polis saja. Cuba ayah report polis, ayah nak kuasa. Ayah report boleh lah kan buat tangkapan, buat siasatan dan juga sebagainya, kan? Jadi bila ayah ada kuasa, baru ayah boleh buat bentuk satu, buat benda. Bukan ayah nak nyalah gunakan kuasa. Nak berkuasa, nak membantu rakyat, nak membantukan masyarakat. Dapat kuasa, Allah akan tanya, apa kau buat? Ada 100 benda yang kita nak buat. Bukan semua boleh buat, dapat. Jangan tak buat semua. Kan? Sekurang-kurangnya bantu rakyat, bantu masyarakat, buat itu yang baik-baik untuk rakyat. Kerana rakyat angkat kita. Sekarang ni ayah NGO tak ada kuasa. Setakat mana kuasa ayah? Setakat balai polis saja lah. Lepas tu kadang-kadang polis pun benci juga tengok ayah duk hari-hari buka ayah jadi report. Kan? Ada juga yang berkata itu punya pasal lah. Selagi boleh report, masyarakat dan polis berpisah tiada. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Betul tak? Jadi ayah nak kuasa. Bila ayah ada kuasa, ayah akan gunakan kuasa itu untuk masyarakat dan rakyat. Apa masalah? Pandangan ayahanda mengenai rakyat sekarang sudah bosan dengan politik. Jadi apa pandangan ayahanda sendiri? Rakyat dah bosan dengan orang politik ni. Memang orang politik ni bohong 24 jam. Tak betul bercakap, tak betul. Nak jumpa pun payah. Masa COVID ni dia bagi selama setahun dah, masuk setahun lebih COVID ni, wakil-wakil rakyat dia sibuk berpolitik, nak roboh sana, nak ada kuasa, nak merobohkan kerajaan, nak rebut kursi. Itu kerja orang politik, bukan nak sibukkan rakyat. Rakyat susah dia tak tahu. Datanglah jumpa rakyat masa COVID ni lah kau jumpa. Kerana ni perintah apa dia kan ni? Darurat pula. Kemana bagi wakil rakyat? Masa ni kau turun ke bawah, ambil hati rakyat. Tak ada pun. Nak jumpa menteri pun payah. Janji bukan main sibuk boleh jumpa, tapi sampai hak sektor je. Betul dia halau kita balik. Kan? Kalau Rani Kulub nak jumpa menteri pun tak boleh, apa masalah? Apa? Aku bukan nak undak duit. Aku nak selesai masalah rakyat. Jadi rakyat benci lah orang politik tu. Akhirnya kau tunggulah akan datang orang politik ni, kita ubahlah norma-norma baru. Ubahlah sikit baru. Bagi orang yang berjuang je. Orang politik jangan pilih. Apa masalah? Bukan semua lah. Ada yang okey, ada yang bagus, tapi kita boleh kira dengan jari. Tak, yang tua-tua tu berhentilah. Bagi orang muda-muda pula. Walaupun ayah tua lah umur dalam politik, ayah baru 2 hari. Mana ayah orang muda lah dalam politik. Betul tak? Lagi. Jadi boleh diperkata kat sini ayah ingin orang kata berubah sistem politik atau bukan ayah ingin berubah, ayah nak ubahkan landscape dan norma baru. Itu saja. Kan? Lagi. Okey, ayah, apa wawasan ayahanda untuk dalam berubah ke politik ini? Kita dapat lihat sebelum ni ayahanda memang orang kata secara bebas Jadi apa wawasan ayahanda? Okay, kita tahu mesti ayahanda kalau perjuangan kan. Mungkin perjuangan dari bentuk apa? Okey. Apa yang ayah buat selama 22 tahun ini di dalam NGO, dalam aktivis, dalam kemasyarakatan, sama juga ayah akan buat dalam politik. Kalau ayah dah ada kuasa, lagi aku seronok. Ada gaji, ada allowance, ada driver, ada kerani, ada sekpol, ada pegawai keras. Betul tak? Jadi mudah kerja. Sekarang ni semua ayah buat.
Akulah Kerani, akulah Sepol, akulah Siti Usul Sulit. Segala-gala ayah buat. Tak ada gaji, duit sendiri pakai. Mana tak ada siapa yang support. MJMM ni tak ada siapa yang support. Tak ada siapa yang bagi duit. Apa nama? Tak ada. Setengah orang kata ayah ni Kulup ni kaya duit banyak Kalau dia buat report dapat duit siapa bagi? Dapat 500 satu kali report. Banyaklah ayah ada 1000 report Kau kali kalau 1000 kali 500 berapa ribu 5 kali 250,000 lah kan. Banyak Mana ada ayah sendiri keluar duit ada. Bagi budak-budak makan, bagi budak-budak minum dekat restoran lepas report. Kadang-kadang wartawan pun ayah belanja. Bukan ada orang-orang bagi duit, bukan ada orang-orang menteri bagi duit, bukan ada orang politik-politik bagi duit. Ayah sendiri. Duit ayah sendiri, duit pencen ayah tu sendiri. Mana ada orang bagi? Dia apa benda ni? Mana ada orang bagi? Tak ada orang bagi. Ayah pernah minta juga lah. Datuk, minta lah sikit ni sumbangan tu dekat NGO kami ni. Kami nak buat report. Siapa suruh report? Menteri tu cakap. Kepala khotak punya menteri. Kan? Kita untuk kebaikan, support lah NGO ayah. Nak minta derma-derma ke orang, tak ada. Tak ada siapa bagi pun. Kan? Ini kita orang tanya. Tak ada. Ayah tidak ada cari makan di atas kerjaya ayah ni. Tak ada. Ayah buat jual buku ada. Buku ni ada kan. Ada buku ni. Buku ni berzu kan. Ni kecil-kecil. Ayah ada album. Mana album ayah? Ini kejap lagi yang Zu. Ini kita cerita. Ini ayah tunjuk je dulu kan. Kita ada album semua kan. Yang ni jangan cakap aku tak payung. Okey. Lepas tu apabila ayah rasa ayah tak peduli orang cakap. Memang orang kenal Randi Kulup ni report polis. Report tak berhenti. Kan? Penting. Pasal polis hendakkan maklumat. Polis hendakkan report. Baru dia boleh ambil tindakan. Tak ada report macam mana orang nak ambil tindakan. Betul tak betul? Jadi ayah adalah salah seorang daripada yang menyahut cabaran itu untuk buat report. Apa masalah dia? Lagi? Okey, mungkin kita dapat tahu ayah dia ni ramai penyokong penyokong di seluruh Malaysia. Kalau tengok bila ayah dia keluarkan dia Allah komen tu ramai yang menyokong. Dan kata-kata ayah dia tu sangat betul Ya. Jadi ayah dia, apa perasaan ayah dia terhadap penyokong-penyokong ayah dia ni? Dia gini. Dia ada dua Orang suka, orang tak suka. Dua perkara ni yang ada setiap orang yang terkenal. Ayah pun tak tahu ayah terkenal. Rupa-rupa ayah ni glamour terkenal kan. Dia kata ayah nak cari glamour lah. Udahlah yuk Pak ni lop, ayah lop. Udahlah Kulup, kau nak glamour je. Dia kata, aku tak nak glamour, aku nak duit. Kan? Buat apa nak glamour? Glamour yang cari ayah. Glamour yang kerja ayah. Jadilah ayah glamour. Apa masalah? Kan? Jadi, penyokong-penyokong, peminat-peminat ayah dalam laman sosial, dia berbeza pendapat. Ada yang kata okey, ada yang kata tak okey. Ada yang suka, ada yang tak suka. Itu dia punya pasal, bukan hal ayah, kan? Jadi apa yang ayah buat itu, nama itu ayah kerana Allah Taala. Itu saja. Bukan ada lain. Bukan kerana nak cari makan, bukan kerana nak cari duit, bukan kerana nak cari keuntungan di atas apa yang ayah buat. Bila ayah apa pula, keluarlah buku, keluarlah album, keluarlah bagai-bagai. Jadi banyak orang-orang buat ni apa dia bagi YouTube. Berapa juta ratus ribu view dia. Apa nama subscribe dia tu. Kan? Tapi ayah bukan dapat duit daripada orang pada orang yang buat duit buat ni orang isu ayah tu dengan Siti Kasim, Datuk Bida dengan Sajat, orang cuba turunkan ayah. Jadi portal itu yang berjaya dapat duit daripada YouTube. Ayah bukan dapat apa pun. Bukan dia nak bagi skup, tak ada bagi pun. Macam saya ada tengok dekat YouTube ke Facebook ke, saya ingat itu adalah ada asli pada ayah sendiri. Bukanlah, banyak orang ayah fake account bersepah, Facebook account fake ada. Jadi ayah tak ada nak buat apa-apa. Lantak dia bagi promosi free dengan ayah. Daripada fake account lah kamu datang rumah ayah sekarang ni. Betul tak? Daripada Putra FM. Okey, baik. Jadi tujuan ayah nak masuk politik ni, saya cakap tadi, nak kuasa. Bila dapat kuasa, dapat mandat berdaya, itu jam baru ayah boleh menjalankan orang kata amanah rakyat. Kalau ada kuasa boleh buat, tak ada kuasa tak boleh. Ayah duk menyalak tak ada kuasa. Boleh tangkap, itu kuasa ayah. Bila ayah diangkat sebagai ahli politik, jadi ahli parlimen, kuasa ayah dah ada. Ayah boleh buat, ayah boleh ubah. Ini dah katakan norma-norma baru, landscape baru, ayah boleh ubah. Pasal ayah ada kuasa.
Betul, rakyat memerlukan InsyaAllah lah sokong. Sokong lah ya. Apa masalah? Okey. Tapi boleh diperkatakan rakyat Malaysia orang kata rakyat-rakyat yang sudah susah sekarang ni sangat menyokong ayanda, lebih menyokong Terima kasih. Dan juga dia sokong. Jangan cakap je sokong. Undi semua kau angkat ayah dengan kau sokong tapi kau pengkhianat. Kau tak sokong pun, kau tak undi aku pun. Bila orang bagi 50, 100, gelap mata. Ini pengkhianat bangsa daripada lagi. Jadi kita ada persoalan. Masih lagi pasal puasa tu masih kuat tu mandat. Poin pada poin yang kuat. Boleh tak? Okey. Kalau diberi mandat nanti berkuasa, apa yang pertama sekali ayah lakukan? Bila ayah dah dapat jawatan dan ahli politik, apa yang pertama yang ayanda ingin lakukan? Dia ada manifesto. Dia ada mandat dia. Bila ayah diangkat menjadi seorang ahli politik yang bertaraf ahli parlimen, artinya ayah berbaik dengan 222 orang ahli parlimen yang lain. Ayah berbaik berkenalan dengan timbalan-timbalan timbalan menteri. Ayah berkenal dengan timbalan Perdana Menteri. Ayah kenal dengan menteri-menteri. Ayah kenal dengan Perdana Menteri. Sila ayah berbaik dengan Agong. Pasal ayah dah dekat ke situ. Mana rakyat letak ayah di situ. So apa masalah? Rakyat tak boleh selesai. Di dalam jawatan 22 orang tu semua ada jawatan. Menteri Kesihatannya, Menteri Kebajikannya, Menteri berbagai-bagai menteri. So ayah sebagai boleh tarik baju dia kalau rusuh kalau selesai masalah orang ini. Itu je kerja ayah. 222 orang tu kena bersatu untuk bantu rakyat. Bukan kau asyik kau nak jatuh menikam belakang. Ini besok ada yang kena menampau ayah besok ahli parlimen dengan main-main. Ini ayah nak upaya ni kata norma baru. 222 orang ahli parlimen tu semua ada kuasa tu. Rakyat satu Malaysia bagi kuasa kat dia. Tapi dia salah guna kuasa. Penampal dia kau dapat. Aku peduli apa? Aku dah ada gaji. Aku ada laut. Aku ada lawyer. Aku charge mahkamah. Masuk court. Apa masalah? Kan? Ini yang ayah nak buat. Ia katakan norma-norma baru mengubah lanskap politik itu. Dari rakyat kau datang bantu rakyat. Itu yang nak buat. Ada orang politik nak buat? Tak ada. Dia kira guru-guru dia nak jatuh ke orang. Kau tak kira lah wakil rakyat DAP ke, wakil rakyat UMNO ke, wakil rakyat Bersatu ke, wakil rakyat apa benda lah. Aku dapat tahu. Kau siap. Jadi rakyat dengan bimbang. Masa inilah kamu nak angkat ayah jadi seorang ahli parlimen, nak rapat ke situ. Jadi kalau ikut kalau skep ayah ni, cantik. Daripada awam, ayah masuk tentera, berjaya. Daripada tentera, masuk ke awam, ayah berjaya sampai sekarang. So, kamu try lah ayah pergi ke jadi ahli politik. Berjaya ke tak berjaya? Kalau aku tak tanggung, aku tak jawatan. Aku tak mau tanggung dosa di akhirat besok. Ini ayah nak buat. Lagi. Bau tuan-tuan. Tengok main-main. Ayah tak kuasa. Bukan nak menyalah guna kuasa. Ahli-ahli politik ialah reput dah rosak dah. Orang kata dah teruk. Buanglah tuan-tuan. Buang masa je. Nanti kan. Dia pagi duit kau ambil. Undi kau undi ayah. Okey, ingat. Lagi.